Okay, Assalamualaikum and a very good morning to everyone. Today, I will be doing a micro teaching session about blood glucose measurement. So to introduce myself, my name is Muhammad Firdaus bin Abdul Talib, and I'm a student 5th semester of BM HS. Okay, so the learning outcome for today is student should be able to identify the normal range for blood glucose measurement. Okay. The second learning outcome is student should be able to perform blood glucose measurement. And the third and lastly, the learning outcome for today micro teaching session is student should be able to apply good communication during the procedure explanation and gaining consent prior to the procedure. Okay, understand? This is the three learning outcome for today micro teaching session. Okay, before we start our micro teaching session, I want to play a guessing game. Can anybody here guess how many Malaysian are still undiagnosed of diabetes mellitus? Any guess from our students? How many? Before I proceed with my micro teaching session, how many? Banyak mana patient yang belum lagi didiagnose adopt dekat Malaysia ni diabetes mellitus? Okay, 10,000. Okay, next. 13,000. 13,000. Next. How many? Just pick a guess. Okay, actually, in 2019, there's an estimate was 1.8 million adult individuals with unknown undiagnosed diabetes in Malaysia. Lebih kurang 1.8 million tidak didiagnose lagi diabetes mellitus, dan 42% daripada undiagnosed diabetes are between 18 ke 39 age, dan 40% lagi 40 ke 59%. So kat sini majoriti dia umur berapa? 30-an kan? So boleh duduk dalam 42% tadi tu undiagnosed DM. Okay, now we are worried, right? Kita risau, ada ke tak ni? Macam mana ni? Okay, so there is a way untuk kita screen diabetes mellitus ni. Okay, it's actually using this apparatus we known as a glucometer. This is a glucometer. Okay, according to the CPG of Diabetes Mellitus 2026 edition, in a circumstance where facilities for venous plasma glucose measurement are not readily available, preliminary screening can be performed by measuring capillary plasma glucose using standard glucometer. So macam sekarang kita duduk dalam kelas, kita tak ada facility untuk ambil darah, betul? Kita tak boleh nak check kan? So apa yang kita boleh buat adalah kita gunakan glucometer ni sebagai screening test. Fungsi glucometer ni, faham? Okay, testing ni boleh buat tak kira waktu and tak kira dah makan ke belum, tak ada masalah. Kita sebab apa? Kita kategorikan dia kepada dua kategori. Contohlah kalau kita ambil capillary plasma glucose tu waktu random, tak kisah puasa ke tak puasa ke, kita tak nak dia lebih daripada 7.8 millimol per liter. Kalau kata if you are fasting, we do not want the CBS to go more than 5.6 millimol per liter. Okay, contohkanlah kalau sehari lepas kita buat ni ada yang lebih daripada value ni, kena pergi ke klinik untuk buat confirmatory test. Okay, confirmatory test ni ada tiga. Satu, fasting plasma glucose, kita boleh buat OGTT ataupun HbA1c. Okay,
slide. Okay, untuk hari ini learning outcome kita yang pertama tadi adalah kita nak student untuk tahu normal range untuk capillary plasma glucose ni. So untuk random kita tak nak dia punya lower limit adalah 3.9 millimole. For the upper limit is 7.8 millimole. Must be less than 7.8 millimole lah. Kalau kata fasting, you sedang berpuasa, dia punya lower limit is 30.9 dan tak nak lebih daripada 5.6 millimole per liter. Okay, I want student to remember this normal range because I will be asking after at the end of this micro-teaching session lah. Okay, list of equipment that required to do the blood measurement procedure. First, you need a non-sterile glove. Okay. Then you need a blood glucose reader. Okay. AKA glucometer. Okay. And it has to be calibrated. Okay. Then you need to have what we call this. This is a spring-loaded lancet. Okay. Testing strip is inside this bottle. And last but not least, alcohol swab lah. Yang ni untuk yang basahnya, yang ni untuk dry. Untuk for the blood after we prick the patient. Okay. These are the gambar lah equipment yang kita perlukan untuk buat prosedur ni. Okay. The third learning outcome is to communicate and gain consent prior procedure. Okay. Because this procedure is an invasive procedure, so we have to communicate with patient, gain rapport with them. Okay, how you want to communicate with your patient? First, you introduce yourself, introduce your role. Okay, confirm the patient name or date of birth. In clinical setting, we also can confirm the patient's IC. Next, I want you to briefly explain the procedure using, and I highlighted this, patient-friendly language. I do not want to hear any medical jargons you use to. This will make the patient more confused and more anxiety bila you nak buat prosedur tu. So I prepare the script. Inside the OSCE checklist, I also put the script at the bottom of the ni. Nanti kalau kata bila nak buat prosedur nanti, you all kalau tak ingat boleh baca daripada yang bawah tu, tahu. So macam ni lah dia cakap. Okay, first you tengok muka dia, you tengok mata dia. Dia cakap macam ni. Today, I need to measure your blood glucose level, which involve taking a very small blood sample from your fingertips. You will experience a sharp scratch when I take the sample, but it should be very brief. Okay, this is an example of the script you can communicate with patient. I do not saya tak nak kamu copy sepenuhnya. Cuba sedaya upaya sesuaikan dengan keadaan tu supaya komunikasi tu lebih efektif. Okay. Okay, lepas tu you tanyalah dengan patient tu, boleh tak saya nak teruskan buat prosedur ni. Okay, lepas tu you tanya dia, kalau dia kata okay, baru you proceed. Okay. Next, sebelum tu you tanyalah kalau dia ada sakit ke apa kat tangan kan. At least kita tak prick kat tangan yang sakit tu. Okay. Then you position the patient sitting comfortably on a chair. Okay, sekarang ni sampai waktu untuk saya buat demonstration. Boleh tak saya dapatkan
seorang model lah untuk saya cuba demonstrate macam mana kita nak buat CBS ni, measurement ni. Okay. So pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Puan Zulaiha sebab volunteer jadi saya punya model lah. Okay. Saya ada sediakan checklist ni. Untuk checklist ni dia lebih kepada panduan kita lah untuk buat lebih, kalau contoh kalau macam kita tengah-tengah orang ramai kita panik kan. So ni lebih kepada panduan lah. Okay, saya demonstrate dulu, lepas ni saya nak one of the student demonstrate kat saya pula. Boleh? And then at the end dulu kita akan bagi markah lah. Okay, kalau kata tak nak pakai dia punya kertas tu, boleh scan kat sini. Dia interaktif OSCE checklist. Scan ni nanti dia akan kira markah siap-siap. Jadi kita tekan dia satu ni dia buat ketak, dua dia buat ketak, lepas tu at the end of the ni dia akan dapat markah terus. Okay, ya. So untuk sekarang ni saya akan demonstrate dulu macam mana nak buat. Pertama sekali you gather equipment around lah. Okay, so kalau macam ni dia dah ada dah kan. Kita dah ada glucose meter, dah ada lancet, dah ada strip. Lepas tu kita dah ada glove and kita ada alcohol swab. Kita ada apa? Shark bin lagi tau. Shark bin dan clinical waste. Okay. So bila kita dah gather equipment, basuh tangan dulu. Okay. Basuh tangan. Okay. Lepas tu introduce yourself. Okay. Assalamualaikum puan. Nama saya Muhammad Firdaus. Saya penolong pegawai perubatan U29 di klinik ni. Lepas tu confirm nama dan IC dia. Saya nak tanya dulu, saya nak confirmkan nama puan Zulaiha binti Ali. Betul ya? Okey. Okey, bila dah confirmkan ni, kita explain briefly about the procedure. Okey. Okey, assalamualaikum puan. Okey, jadi sekarang ni saya nak check gula puan. Untuk cek gula ni kita perlu tutup sikit puan dekat jari dan mengeluarkan sedikit darah. Darah tu kemudian kita akan masukkan di dalam mesin ni untuk dia proses dan mengeluarkan angka lah. Dia akan rasa sakit sikit tapi sekejap saja. Okey. Okey, sekarang ni kita dah, boleh tak saya proceed dengan prosedur ni? Okey. Dia anggap kepala, mana kata dia gain, kita dah dapat consent dia lah. Okey. Okey, positionkan dia atas kerusi. So as you can see, the patient is already sitting on the chair. Okay, pertama sekali kita kalau tengok OSCE checklist nombor 9, kita perlu pastikan patient finger are clean before blood capillary measurement lah. So kalau tengok kat sini tangan dia okey sajalah, tak ada yang kotor apalah. Okey, lepas tu turn the glucometer dengan memasukkan strip ke dalam dia punya ni. Okay, sekarang CBS machine tu pun dah hidup. Pakai pair of glove. Okay, non-sterile glove. Sekarang ni kita ada dekat nombor 12 tau. Okay. Pick and hold the lancet carefully. Okay, ni lancet. Lepas tu twist dia punya cap tu. Okay. Next, kita nak gently touch the lancet to the patient finger. Okay, according to CPE punya guideline, preferred finger adalah jari middle finger dengan ring finger. Kita tak nak jari kecil ni tau, sebab apa? Dia nipis. So preferred finger. Tapi kalau kata ada
masalah pada aerobic amputation ke apa kan, feel free to use any finger, preferred finger saja. Okay. Okay, lepas tu kita swab sikit tangan patient. Okay. Okay. Bila you dah swab tangan patient ni, pastikan alkohol tu dia kering dulu. Okay, jangan bila you swab you terus prick. Tak nak macam tu. Sebab apa? Bila dia ada lagi alkohol tu, dia boleh mengganggu bacaan glukos tu. Okay. Okay, tunggu dia kering sikit, then barulah you prick tangan dia lah. Okay. Okay, kita dah prick lah. So, apa yang kita nak buat adalah kita gently squeeze from proximal to distal. Proximal ni ke arah badan dia, distal ni ke arah luar badan dia. Jadi kita nak squeeze, dia punya motion tu macam ni. Nampak? Untuk mengeluarkan darah tu. Okey. So apa yang kita buat adalah kita prick saja, masukkan. Okey, bila kita dah masukkan darah tu, gunakan dry swab ni untuk lap dia punya tangan. Okey, finish. Okey. Okay, then kita rujuk kepada to complete the procedure tadi. Okay, to complete the procedure, explain to the patient that the procedure is now completed. Okay puan, sekarang ni procedure tu dah habis. Okay, thank for the patient time. Okay, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama puan. Okay, lepas tu dispose the PP to appropriate to the clinical waste and document the blood capillary glucose result on the appropriate chart. Okay. So bila dah siap, you ni lah, you buang semua-semua tu. Okay. Kalau lancet ni you buang dalam chart bin. Okay. So bagi tahu patient tu result dia. Okey, kalau saya tengok dekat sini dia punya glukometer adalah 5.8. Okey, ingat balik kalau kata kita ambil patient tu tengah random, dia tak nak lebih daripada 7.8. So normal lah. Okey. Okey, so saya dah demonstrate. Boleh tak saya nak minta orang demonstrate pula kat saya? Tak apa, kita akan go through sikit-sikit pelan-pelan. Kalau ada masalah nanti saya akan guide. Okay, boleh? Ya, try demonstrate kat saya. Saya ambil glove sekejap. Okay, so cuba demonstrate tau. Okay, firstly kita sediakan peralatan kita. So, lancet dengan glukometer lah. Okay, kemudian kita basuh tangan dulu. Basuh tangan untuk bersihkan tangan kita sebelum buat kerja. Kemudian kita introduce kepada patient lah, nama kita dengan siapa kita. Okay, kemudian kita confirmkan nama dengan butiran pesakit lah. Adakah betul dengan dia punya ni kan, dengan data. Kemudian kita explain kepada patient macam mana kita nak buat prosedur apa. Contohnya cik, hari ni kita nak ambil sampel untuk cek gula. So harap cik bagi kerjasama lah, dan prosedur ni tak sakit pun, dan ambil masa yang singkat lah. Okay, kemudian kita proceed pada consent untuk minta kebenaran kepada patient lah, untuk ambil sampel kan. Kemudian kita tanya sikit, ada sakit sebelum kita meneruskan prosedur lah. Okay, kemudian kita positionkan pesakit menghadap kita, duduk dengan selesa. Kemudian kita tengok jari pesakit sama ada bersih ataupun tidak lah. Kita kena pastikan jari dah bersih, baru kita boleh buat prosedur. Kemudian kita buka, ambil tadi glukometer tadi dan masukkan strip tadi.
Bila ada bunyi tu, maknanya dah ready lah untuk digunakan. Okey, kemudian pakai glove. Okay, so far so good. Sekarang dah pakai okay, Dah pakai glove tadi, kita ambil lensa ni. Okay, kita swap dulu tangan dia. Okey. Swap ke tangan. Okay. Apa swap? Okay. Swap tangan dia. Okay. Pastikan dia kering dulu. Okey, bersih. Lepas tu dah kering, kita cucuk lah. Kita Okay. buka ni, Okay. bersih. Dan cucuk. Okay. Okey, dah cucuk. Okay, nice. Ambil yang tadi tu, Okay. pecahan dia lah. Okay, very nice. And then letak yang dry swap ni. Okay. Tahu kat Cover blood dia. Letak cover blood lah. Okay. Okay, then kita boleh tengok bacaan kat sini 5.7. Okay, So 57. untuk 57 range normal lah. Dan normal. Okay. Okay, betul untuk complete the procedure. Okay. Kita tahu dia dah habis. Okay, dah settle semua tu, kita explain kat patient lah, kata prosedur sudah siap, dah Okay. settle. Okay. Dan terima kasihlah kepada dia sebab beri kerjasama. Okay. Kemudian dokumen lah apa yang result kita dapat tadi kan. Okay. Kita dokumen dekat semua result tu. Okay. Dan Dah lah. dah lah, Okay, settle. terima kasih. Ya. Okey. Okey, tanya kepada PPP Aizat, kita sangat cemerlang kalau saya jadi pemakah OSCE, saya akan bagi lebih banyak lah, makan penuh lah. Very good, very detail. Okay. So sekarang kita dapat dah orang yang demonstrate. Hopefully kita boleh implement dan gunalah micro teaching session ni dalam perkhidmatan seharian kita. So, sebelum saya nak menutupkan sesi micro teaching saya ada beberapa take home message lah. Pertama sekali, check blood glucose annually, especially us, because we are at the age 18 to 39, where 40% of the patient is adult is undiagnosed. Okay. Okay. Then I want you to remember the normal range for blood glucose, random dengan fasting. Remember this figure because it is very important for our work. Dan last but not least, you must know how to communicate and gain consent before the blood glucose management. So, is there any questions? Ada apa-apa soalan tak? Ada yang tak faham ke? Fungsi glukometer ni lebih kepada saringan tau. Dia bukan mendiagnose. Dia saringan saja. Kalau kata tuan-tuan lebih daripada range tadi tu, kena buat confirmatory test dekat klinik. Okay. Okay So, tak ada question Okay. Saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa untuk sesi micro teaching saya. Saya harap anda semua praktis apa yang saya ajar hari ini, dan insya-Allah kalau tuan-tuan praktis, hari-hari saya dapat pahala. Okey, terima kasih.